KPM. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Cakap pasal rukun negara ni kan, tiba-tiba tertanya-tanyalah, apa agaknya ya kesan dan matlamat untuk rukun negara ni? Apa agaknya ya? Nak tanya siapa ya? Tak boleh tanya akak tu. Tanya Cikgu Murina lah. Tanya Cikgu Murina, mana Cikgu Murina? Cikgu. Hai Nisa, buat apa tu? Cikgu Murina, tepat waktu cikgu datang. Saya baru je teringat dekat cikgu. Saya sebenarnya tertanya-tanya cikgu. Apa tu? Nak tanya pasal rukun negara. Saya nak tahu apa antara kesan dan matlamat rukun negara kita, cikgu. Oh, nak tahu matlamat dan kesan lah ni. Ya. Okey, tapi ada satu cara untuk kita mengingat matlamat tersebut. Satu cara, cikgu? Satu je? Yang senang. Yang senang? Cara yang senang lah. Okey, apa dia, cikgu? Melalui lagu. Lagu. Wah, Nak menarik. dengar Mestilah nak dengar. Okey. Jom kita mulakan. Jom kita menyanyi. Okey. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. Macam mana? Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Hai, saya Nisa K bersama-sama dengan anda di slot menengah atas. Hari ini kita sama-sama nak belajar mata pelajaran sejarah. Pastinya satu lagi topik yang sangat-sangat menarik. Macam Nisa sendiri, Nisa suka sangat mata pelajaran sejarah ni. Diharapkan murid-murid di rumah telah pun bersedia. Hari ini kita akan bersama-sama dengan cikgu sejarah kita, iaitu Cikgu Murina Marmuki yang merupakan guru dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Selamat datang, cikgu. Hai Nisa, terima kasih. Terima kasih cikgu sudi bersama-sama dengan kami. Baiklah, buat pengetahuan murid-murid di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Syekh Hasan yang merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Nampaknya kan cikgu, murid-murid semua dah bersedia. Saya pun nak tahulah jawapan penuh kepada soalan saya tadi. Kita nak tahu kesan, matlamat rukun negara ni. Boleh ke cikgu? Boleh. Jom cikgu, kita nak mula. Tapi cikgu, saya seorang je ke dalam kelas ni? Ke ada rakan-rakan lain nak masuk kelas sama dengan kita? Ada, mesti ada Nisa. Jom kita persilakan murid-murid dan juga dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Hai. Lambai sikit murid-murid. Siapa yang ada dengan kita hari ini, cikgu? Okey. Hai, okey. Pertama sekali yang baju pengawas yang berwarna biru tu, namanya adalah Nurin Imanina. Hai Nurin. Okey. Dan yang berbaju warna peach ini adalah Nasharuddin. Nasharuddin. Hai, selamat datang. Okey, yang berbaju pembimbing rakan sebaya berwarna ungu itu adalah Adawiyah Auni. Boleh panggil dia Auni. Terima kasih. Okey, dan juga atlet Muay Thai kita. Dia sangat famous kat sekolah ni, Muay Thai ni, iaitu Khairi Arfan. Hai Selamat Khairi. datang Khairi. Selamat datang semua murid-murid. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Semua dah sedia ke? Kalau dah sedia boleh tak? Thumbs up sikit macam ni. Boleh? Ya, dah bersedia cikgu. Jom kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey. Baiklah, so apa tajuk kita pada hari ini adalah rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, semua orang tahu apa itu rukun negara. Okey, murid-murid pun pada setiap hari Isnin akan membaca ikrar rukun negara ini. Setiap hari Isnin perhimpunan rasmi. Baik. Okey. Mari kita tengok, apakah itu rukun negara? Rukun negara sebenarnya adalah ideologi. Okey, ideologi yang dibentuk yang mana tujuannya adalah untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Baik. Okey, 5 prinsip itu tujuan dia adalah untuk perpaduan itu bersatu. Okey.
Selain daripada itu, di dalam rukun negara itu ada prinsip hidup yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan juga norma sosial mencakupi seluruh aspek kehidupan sebagai seorang rakyat yang bernegara. Baik. Okey, dan juga dalam rukun negara terkandung ikrar, yang 5 ikrar tadi tu Nisa, yang perlu dihayati dan merupakan falsafah hidup rakyat Malaysia. Bukan sekadar dibaca, okey, tetapi perlu dihayati dan juga diamalkan. Baik. Okey. Kita melihat kepada sejarah pembentukan rukun negara. Okey, faktor pembentukannya adalah disebabkan peristiwa 13 Mei 1969 iaitu peristiwa rusuhan kaum yang berlaku dekat negara kita. Okey, itu sebab dia kenapa mesti ada rukun negara ini, kenapa dia digubal, kenapa dia dibentuk. Okey, penggubalnya adalah MAPEN. Okey, MAPEN adalah Majlis Perundingan Negara yang mana dia telah dibentuk oleh Mageran. Mageran tu nama penuh dia adalah Majlis Gerakan Negara pada masa itu yang diketuai oleh Tun Abdul Razak Husin. Baik. Okey, dan ahli-ahli MAPEN ini sebenarnya ada banyak ya, anggota dia ada banyak, ada ramai anggota dia, antaranya seperti wakil daripada Mageran itu sendiri, wakil daripada parti-parti politik daripada Sabah, Sarawak, semua ada dalam MAPEN itu. Dan mereka inilah yang telah membentuk 5 prinsip rukun negara. Okey. So, seterusnya, bila rukun negara itu diisytiharkan, diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Nisa perasan tak tarikh 31 Ogos itu? Tarikh kemerdekaan kan cikgu kan? Betul, Hari Kebangsaan. Nisa. Betul, tarikh kemerdekaan negara kita lah, Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pada masa itu telah diisytiharkan rukun negara itu secara rasmi. Okey, diisytiharkan oleh siapa? Oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada masa itu. Okey, Sultan daripada Terengganu iaitu almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Sultan Zainal Abidin. Baik. Okey, dan diisytiharkan semasa sempena kemerdekaan yang ke-13 negara kita. Okey. Dan seterusnya ini adalah logo rasmi Jubli Emas Rukun Negara. Baik. Okey, ini adalah pada tahun 2020 ya, untuk pengetahuan anak-anak murid yang dalam talian, Nisa dan juga anak-anak murid dekat luar sana. Okey, rukun negara ni telah mencapai Jubli Emas pada tahun 2020. Okey, dan di setiap logo ini dia ada maksudnya yang tersendiri. Baik. Okey, bulan dan bintang. Kita dah maklum bulan dan bintang itu maksudnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, 5 jalur. Okey, 5 jalur itu melambangkan 5 prinsip rukun negara. Dia ada 5. Angka 50 adalah bila Jubli Emas itulah berapa tahun dah diperkenalkan dan juga melambangkan kepada kesopanan dan kesusilaan, dan akhir sekali adalah tengkolok itulah. Okey, seperti kita nampak dekat tengkolok itu, dia kerawang itu dia menunjukkan simbol kepada kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan undang. Baik, cikgu. Saya tadi tertanya-tanyalah kan, cikgu sebutkan tadi kita telah mencapai Jubli Emas 50 tahun pada tahun 2020. Tapi cikgu, apa maksud Jubli itu sendiri, cikgu? Okey, Jubli itu adalah satu perayaan yang akan diadakan untuk memperingati sesuatu peristiwa yang penting. Selain Jubli Emas ada banyak lagi Jubli yang lain. Okey, Jubli contohnya Jubli Perak. Jubli Perak adalah selama 25 tahun lah. 25 tahun. Okey, dan satu lagi Jubli Intan, 60 tahun. 60. Kalau ikut ada banyak lagi Jubli lah. Lagi 2020, lagi 10 tahun selepas itu mungkin Jubli Intan negara Malaysia. Baik. Betul, Nisa. Okey, so seterusnya kita pergi kepada uji minda pula. Baik. Kita nak uji anak-anak murid yang berada di dalam tarian ini. Boleh, cikgu. Masing-masing muka khusyuk je, cikgu. Boleh ya semua? Senyum je ya. Jom. Okey, jom. Okey, tengok ya. Soalan yang pertama. Okey, apakah faktor pembentukan rukun negara? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan ini? Nash dah angkat tangan dulu. Laju. Nash angkat tangan dulu. Ya, Nash angkat tangan dulu. Okey, kita bagi Nash lah. Baik, boleh Nash? Rusuhan kaum. Okey, peristiwa rusuhan kaum, tarikh dia ingat? Tarikh diingat tak? 19. Saya bagi hint lah, boleh ya? Saya bagi hint lah. Tarikh lahir saya 13 hari bulan.
Tapi bulan tu lain sikit. Atau ada rakan yang nak bantu? Siapa boleh bantu? Baik, Khairi nak bantu. Wah, saya nak bantu. Silakan Khairi. Peristiwa 13 Mei 1969. Baik, okey, cikgu. bagus, Boleh Khairi. kita semak, cikgu? Bagus jawapan dia. Okey, apa tu 13 Mei? Tahu Khairi? Peristiwa perusahaan kawin. Okey, betul. Betul ni Betul, jawapan dia. tahniah. Bagus ya Khairi. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Apakah nama institusi yang membentuk rukun negara? Okey, ada siapa nak jawab soalan ni? Kita ada A, Mageran. Kita ada B, Mapen. C, Mara. D, Mardi. Siapa nak angkat? Nash dah angkat tangan dulu. Okey. Silakan, Nash. B. Mapen. Okey, Mapen. Nama penuh Mapen tahu? Majlis Perundangan Negara. Perundangan ke perundingan tu? Sedikit lagi. Perundingan. Betul, Betul. jawapan dia iaitu Majlis Perundingan Negara Mapen. Dan soalan yang ketiga, bilakah rukun negara diisytiharkan secara rasmi? Bila? Siapa nak jawab? Okey, Nurin. Nurin, Silakan. okey, Nurin. Dia diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok jawapannya. Kita semak. Yes, Betul. okey, betul. Lebih lagi jawapan dia beri, cikgu. Dia tambah lagi huraian Bagus. dekat situ. Baik. Okey. Sudah ada 3 soalan kita tanya kepada murid-murid ni semua. Sekarang kita dah tahu dah mereka ni tadi memberi perhatian, cikgu. Saya pun tadi beri perhatian kan. Baru nak jawab, tak apalah, murid-murid lebih laju mengangkat tangan. Baiklah murid-murid di rumah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Nisa K bagi mata pelajaran sejarah dan tajuk kita Rukun Negara Tonggak Kesejahteraan Negara. Bersama-sama dengan saya Cikgu Murina, kita nak sambung sesi kita. Boleh cikgu? Okey, boleh. Jom kita teruskan. Okey. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, okey, iaitu matlamat rukun negara. Tadi pada awal tadi Nisa ada tanya pasal Betul. tajuk ni. Okey, so apakah matlamat rukun negara itu? Mari kita tengok. Okey, yang pertama, okey, matlamat itu adalah negara bersatu. Kita hendak mendukung cita-cita membentuk satu negara yang bersatu. Ya. Okey, sebelum itu Nisa, cikgu nak bagi tahu dekat sini. Okey, warna biru itu dia ada tujuan dia. Okey, warna biru itu adalah melambangkan bersatu, negara bersatu. Bersatu. Okey, ini nanti ada kaitan dengan aktiviti kita sebentar lagi lah. Okey, warna biru Baju warna ingat saya je. Warna biru. matlamat yang pertama ingat warna biru, negara bersatu. Bersatu. Okey. Kita hendak mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Baik. Okey, memang itulah tujuan rukun negara tadilah. Okey, yang mana rakyat Malaysia, rakyat Malaysia ini menganggap diri ni adalah warga negara Malaysia. Okey, tanpa mengira keturunan dia apa, tanpa mengira kepercayaan dia apa. Baik. Okey, kita tak kisah macam tu. Yang penting kita adalah warga negara Malaysia. Selain daripada itu, di bawah huraian negara bersatu ini adalah ahli masyarakat itu dia hendaklah mempunyai kesetiaan dan cintakan negara. Baik. Okey, itu adalah matlamat yang pertama. Okey. Matlamat yang kedua. Okey, nampak tak dia warna apa Nisa? Warna kuning. Okey, warna kuning melambangkan masyarakat yang adil. Baik. Okey, matlamat yang kedua adalah masyarakat adil. Ingat ya anak-anak murid yang dekat dalam talian pun, okey, warna kuning adalah masyarakat adil. Okey, dalam masyarakat adil ini kita hendaklah mencipta semua anggota masyarakat itu dia ada peluang yang sama. Okey, peluang itu sama untuk menikmati kekayaan negara itu secara bersama-sama.
Okey, bukan yang seorang-seorang kaya macam itulah. Dia nikmati bersama-sama. Okey, dan masyarakat adil ini sebenarnya akan wujud apabila pihak yang lemah tadi, okey, dan pihak yang kekurangan akan diberikan bantuan. Dia dibantu agar dia mempunyai peluang yang sama. Peluang itu apa? Peluang itu adalah untuk bersaing. Okey, peluang bersaing dan juga peluang untuk bebas daripada sebarang bentuk penindasan. Okey, ingat ya, warna biru bersatu, yang kedua warna kuning adalah masyarakat adil. Okey, yang ketiga, matlamat yang ketiga adalah membentuk masyarakat progresif. Okey, cikgu lambangkan progresif itu seperti warna baju cikgu dan juga tudung Nisa. Ya, warna merah. Okey, warna merah ini melambangkan sains teknologi, iaitu kita hendak mendukung satu cita-cita untuk membentuk masyarakat mengikut kemajuan sains dan teknologi. Okey, walau bagaimanapun, walaupun maju dari segi sains dan teknologi, tidak sesekali mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Okey, dah maju tapi tetap berpegang kepada nilai-nilai ketuhanan. Okey, selain itu di bawah masyarakat progresif juga rukun negara itu sendiri ingin membentuk masyarakat yang bergerak maju, okey, sejajar dengan perubahan dan kemajuan. Tapi kena ingatlah, maju tak maju, maju kena ada nilai-nilai ketuhanan itu. Nilai-nilai moral kena pegang. Okey, yang keempat adalah masyarakat liberal. Liberal, cikgu lambangkan dia dengan warna hijau. Okey, masyarakat liberal. Okey, dalam huraian bagi matlamat ini adalah ahli masyarakat itu mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka kehendaki. Okey, bebas untuk mengamalkan adat resam masing-masing serta kebudayaan masing-masing dengan satu tujuan, iaitu untuk perpaduan. Okey, semua ini adalah untuk perpaduan negara. Bebas mengamalkan, dan masyarakat lain pun dia menghormati agama dan kebudayaan orang lain. Okey, dan di bawah masyarakat liberal adalah mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan bangsa dan juga kekuatan bagi negara Malaysia. Ingat ya, anak-anak murid yang berada dalam talian dan dekat luar sana, cikgu lambangkan masyarakat liberal dengan warna hijau. Dan akhir sekali, masyarakat demokratik. Okey, cikgu gunakan demokratik dengan menggunakan warna coklat. Okey. Apa yang terkandung dalam masyarakat demokratik ini adalah di mana kita bercita-cita untuk mewujudkan rakyat yang bertindak melalui parlimen. Okey, maksudnya bukannya bertindak sesuka hati yang tak menunjukkan satu sikap yang tidak bermoral. Okey, so kena bertindak apa-apa pun melalui parlimen. Dan saluran parlimen yang ini, betul ya cikgu. Ya, kena guna saluran yang betul. Okey, melalui parlimen yang telah dilantik, okey, menerusi perlembagaan. Biasanya yang paling senang kita ingat adalah demokratik ni, pilihan raya sekarang ni lah, amalan kita demokrasi. Okey, perlembagaan ini juga tujuannya adalah untuk telah menjamin hak asasi dan kebebasan setiap anggota masyarakat itu dalam kegiatan berpolitik. Okey, semua orang berpolitik selagi tidak melanggar undang-undang. Okey, dan kepentingan negara sebenarnya kita lebih utamakan daripada kepentingan sesuatu kaum. Itu maksud masyarakat demokratik. So itulah dia 5 matlamat kesejahteraan yang ingin dibentuk oleh kerajaan kita, iaitu masyarakat dan juga matlamat rukun negara. Tapi kan cikgu, kita macam mana nak tahu murid-murid ini mereka betul-betul bagi perhatian atau ingat ke tidak? Setakat ni matlamat yang telah disebutkan. Macam mana kita nak tahu cikgu? Kita nak uji mereka ke? Kenalah, bukan mereka saja, Nisa sekali. Saya pun kena juga. Baik, jom kita teruskan. Okey, mari kita tengok. Okey, soalannya ialah huraikan matlamat rukun negara. Tapi cikgu tak minta awak buat dalam bentuk esei. Okey, kita buat dengan aktiviti yang lain. Baik, jom. Apakah aktivitinya? Okey, ini arahannya. Baik. Okey. Yang pertama, susun kertas atau kad berwarna yang cikgu dah berikan. Okey, ada kan anak-anak murid dalam talian ada? Ada? Okey, ada. Okey, yang berwarna. Nisa pun ada. Saya pun ada kertas berwarna. Okey. Yang kedua adalah susun mengikut matlamat yang
Betul. Kena betul ya? Okey. Yang ketiga, dan tampal kertas berwarna itu dekat kertas A4 yang cikgu dah berikan. Dan masa diberikan tak boleh lebih daripada 5 minit. Okey? 5 minit. Dan Baik, bila, baik. boleh? Boleh. Saya sambut cabaran. Murid-murid boleh semua? Kalau boleh kita bagi double thumbs up sikit. Wah, mereka lebih bersemangat daripada saya. Murid-murid di rumah, jom kita jawab bersama-sama. Baik, kita nak mulakan macam mana ni cikgu? Siapa nak mula dahulu? Okey, kita boleh mula serentak. Belum lagi, boleh mula serentak. Okey, Baik. kita boleh mulakan teruslah Nisa. Baik. Okey. Okey, Kita saya mulakan nak susunan. Kena ingat ada biru tadi. Apa dia? Murid-murid, jom kita buat. Biru tadi kata saya bersatu. Negara bersatu. Okey, kejap. Susun kertas saya. Okey. Saya tampal cikgu ya. Okey, tampal. Saya yakin jawapan saya ni cikgu. Okey. Baik. Murid-murid di rumah boleh juga lakukan aktiviti ini. Sebagaimana Cikgu Murina tunjukkan, kita menggunakan warna untuk kita membezakan ya cikgu antara matlamat. Kalau warna merah tadi, warna merah tadi apa? Apa dia? Oh, progresif. Okey. Maklumlah kita kawan-kawan kan kenalah kongsi-kongsi jawapan. Macam tu. Okey, jawapan saya yang pertama, jawapan saya yang kedua. Baik. Okey. Yang di rumah ada yang nak tolong jawab juga. Okey, warna hijau, ingat tak tadi warna hijau? Sekarang ni jawapan saya warna merah. Saya nak pergi kepada warna hijau. Warna hijau tadi masyarakat liberal ya? Masyarakat liberal, baik. Jauh saya tampakkan jawapan saya yang telah disediakan. Okey, kemudian yang kedua tadi, baik. Yang ini. Kemudian kita pergi kepada masyarakat adil. Masyarakat adil. Warna apa tadi? Warna kuning kan cikgu kan? Okey. Saya yakin cikgu. Saya yakin. Ada yang dah siap ke? Sabarlah awak, tunggulah kejap. Ada yang dah siap cikgu. Oh, ada yang dah siap ke? Warna coklat atau warna perang. Warna perang apa ya? Akhir sekali, yang last tadi. Demokratik cikgu. Saya yakin cikgu jawapan saya. Kemudian, baiklah. Saya rasa lengkap dah ni. Masyarakat liberal, masyarakat progresif, masyarakat adil, masyarakat bersatu dan masyarakat demokratik. Berdebar pula saya cikgu nak tengok jawapan saya. Murid-murid ada yang dah siap. Dah siap, boleh tunjuk jawapan? Nurin dah siap, boleh tak angkat dulu tengok. Nampak? Adawiyah pun dah tunjuk, Khairi dah tunjuk, Nas dah tunjuk. Jom cikgu, kita nak semak boleh cikgu? Okey, boleh. Baik, jom. Jom kita tengok. Okey, siapa nak tunjukkan jawapan dulu dan bacakan jawapan? Baik. Boleh bentangkan jawapan masing-masing. Siapa nak mula dahulu? Warna biru. Cikgu nak mulakan dengan warna biru. Warna biru. Nurin dulu tadi. Nurin ya cikgu. Okey, baik. Nurin, silakan. Okey, bacakan jawapan untuk masyarakat yang biru tu. Matlamat yang warna biru. Tunjuk Nurin, tunjuk Nurin. Okey. Baik. Okey. Menganggap diri sebagai warga negara Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Betul. Mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Okey. Samalah jawapan saya cikgu. Okey Nisa, bagus. Betul. Terima kasih Nurin. Bagus. Okey. Kita boleh teruskan, ada sesiapa lagi matlamat yang seterusnya? Yang seterusnya warna apa agak-agaknya? Siapa nak jawab matlamat seterusnya warna apa ya cikgu? Warna kuning ya tadi? Kuning ya? Ada yang kuning? nak bentangkan jawapan masing-masing? Warna kuning? Siapa? Okey, nampak Nash dulu angkat tangan. Baik Nash, silakan. Okey. Masyarakat adil. Baik. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama menikmati kekayaan negara. Baik. Dan wujud apabila pihak yang lemah dan kekurangan dibantu agar mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas dari penindasan. Boleh Nash tunjukkan hasil kerja yang warna kuning tadi tu? Bagaimana cikgu? Jawapan saya samalah dengan sama, Nash. Sama lagi. Pandai ya. Betul cikgu? Bagus. Betul. Terbaik. Okey. Baik. Boleh lagi? Boleh lagi cikgu. Warna Okey. yang seterusnya. Warna yang seterusnya? Okey, masyarakat demokratik. Boleh tunjuk masyarakat demokratik. Siapa nak jawab? Okey, Khairi nak cuba. Baik, silakan. Okey. Rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Baik. Kepentingan negara lebih diutamakan berbanding kepentingan
Sesuatu kaum. Nash. Samalah jawapan kita. Nash pula dah Khairi. Sama tau jawapan kita. Macam mana ni cikgu, betul ke tak? Nisa pun pandai. Dia Betul? dapat A sejarah ni. Betul. Yeay. Okey, boleh lagi? Itu masyarakat demokratik. Kita tinggal masyarakat progresif dengan liberal ni cikgu. Okey, nak pilih satu ke nak duduk? Auni dah angkat tangan. Auni dah angkat tangan. Okey, baik Auni. Auni nak bentangkan yang mana satu? Yang progresif ke yang liberal? Boleh bukakan mikrofonnya. Masyarakat? Progresif. Baik, sila bacakan jawapan anda. Masyarakat mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Baik. Masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan. Sama lagi. Betul cikgu? Betul. Yes. Okey, Bagus. tinggal lagi satu. Siapa nak? Siapa lagi tinggal Saya lah tu? yang tinggal tu. Bagi Baiklah. Puan Nisa. Saya Okey. yang warna hijau. Masyarakat liberal. Inilah jawapan saya cikgu. Mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara Malaysia. Yang kedua, ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing untuk kepentingan perpaduan negara. Sama tak jawapan? Nak tanya dulu kawan-kawan. Kalau sama, bagi thumbs up. Sama tak jawapan kita? Semua tunjuk. Yeay, sama. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Baiklah, terima kasih murid-murid yang sama-sama menjawab soalan yang di rumah pun. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Betul semua jawapan saya. Dapat 40 bintang tak? 50 50 boleh. nak bagi saya. Baiklah murid-murid di rumah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke saluran Didik TV KPM. 50 bintang. Didik TV KPM. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara ada berapa? 5. Sebutkan rukun negara yang kedua. Kesetiaan pada raja negara. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang ketiga. Keluhuran perlembagaan. Rukun negara ada berapa? 5. Berikan rukun negara yang keempat. Kedaulatan undang-undang. Berikan maksud bagi kedaulatan undang-undang. Rakyat perlu menghormati undang-undang supaya rakyat tidak melanggar peraturan. Rukun negara ada berapa? 5. Sebutkan rukun negara yang kelima. Kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ada berapa? Ada 5. Sebutkan kesemua rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selamat kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah atas bagi mata pelajaran sejarah. Topik kita berkaitan dengan rukun negara. Video yang sama-sama kita tonton sebentar tadi merupakan temu ramah murid-murid berkaitan dengan prinsip rukun negara. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita teruskan dengan cikgu kita. Cikgu, sedia cikgu? Okey. Jom kita teruskan kelas kita. Okey. Seterusnya tajuk kita adalah prinsip rukun negara. Baik. 5 tu dah disebutkan dalam video sebentar tadi. Ya. Okey, dan anak-anak murid pun biasa mereka dah tahu dah lah sebutkan dia akan sebut 5 itu sebab dia daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah pada setiap hari Isnin mereka akan baca ikrar tersebut. Baik. Okey, so tajuk ini kita belajar apa kandungan ataupun apa makna di sebalik prinsip-prinsip tersebut. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, sebagai seorang rakyat Malaysia, semua mesti ada agamanya. Ya. Semua ada kepercayaan masing-masing. Okey, kenapa? Apa kepentingan agama? Okey, agama adalah boleh dijadikan panduan. Okey, untuk membentuk satu kepribadian yang baik. Baik. Okey, di negara kita agama Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Tapi agama lain masih boleh diamalkan. Baik. Kepercayaan lain masih boleh diamalkan di negara kita. Okey, dan apa peranan rakyat? Okey, rakyat hendaklah saling memahami dan saling menghormati. Okey, bertolak ansur dalam hal-hal yang melibatkan keagamaan. Okey, itu adalah kandungan yang di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Baik. Okey. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan
negara. Okey, ini adalah agung kita lah, yang di Pertuan Agong kita. Okey, apa yang terkandung dalam kesetiaan kepada raja dan negara? Apa yang kita perlu tahu dalam prinsip ini? Okey, negara kita mengamalkan satu sistem dipanggil sistem raja berperlembagaan. Okey, raja itu adalah simbol penyatuan. Okey, simbol penyatuan kita adalah raja. Baik. Okey, dan juga simbol perpaduan kita pun adalah raja kita. Okey, dengan itu dapat melahirkan masyarakat menghormati simbol negara. Baik. Semua masyarakat dekat Malaysia ini haruslah menghormati raja kita kerana ia adalah simbol kepada penyatuan kita. Okey? Dan juga menyebabkan masyarakat itu lebih patuh kepada undang-undang. Okey, dan kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan imej negara dan juga yang paling penting kita mempunyai sifat patriotisme yang teguh. Okey, kita sangat cintakan negara, kita kena ada sifat patriotik yang teguh lah. Okey, seterusnya prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Okey, tahu apa maksud perlembagaan? Anak-anak murid tahu maksud perlembagaan? Ada yang tahu, ada yang nak kongsikan? Senyum. Terpana masing-masing, cikgu. Okey, tak apalah, saya teruskanlah. Okey, perlembagaan itu adalah undang-undang yang tertinggi dekat negara kita. Okey, tengok keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah ketertinggian dan keagungan perlembagaan atau undang-undang. Okey, malahan perlembagaan itulah yang memberikan kita perlindungan, memberikan kita hak. Okey, hak asasi kita, hak bersuara kita, hak berpolitik, hak beragama dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua telah digariskan dalam perlembagaan yang melindungi kita. Okey, dan juga dalam prinsip ini menekankan rakyat agar patuh dan mempertahankan perlembagaan. Baik. Okey, kita mesti patuh kepada perlembagaan. Baik, cikgu cakap mengenai perlembagaan kan, perlembagaan kan membawa maksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud ketertinggian. Saya dah tersasul ni, cikgu. Mana ni soalan saya ni? Keluhuran perlembagaan membawa maksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan. Tapi macam mana kita nak tahu apa bukti-bukti keluhuran perlembagaan, cikgu? Okey, cikgu sebut yang satu yang sangat penting lah. Okey, dalam pembentukan undang-undang. Okey, kalau nak bentuk undang-undang, okey, dia mesti merujuk kepada perlembagaan. Sekiranya undang-undang yang telah dirangka itu bertentangan dengan perlembagaan, maka dia akan terbatal secara automatik, terbatal dengan sendirinya. Itu maksud keluhuran perlembagaan. Baik, terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey, yang keempat adalah prinsip kedaulatan undang-undang. Okey, dalam prinsip ini semua rakyat Malaysia ni, okey, semua kita ni, okey, mestilah menghormati undang-undang. Bila kita menghormati undang-undang, kita tidak melakukan kesalahan. Okey, dan selain daripada itu kita sentiasa usaha untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang dan menjadi tanggungjawab rakyat untuk mempertahankan undang-undang di negara kita terutamanya. Baik. Okey, dan prinsip yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Okey, biasa kita nampak tunduk kan. Okey, sopan. Okey, kita menunjukkan tata susila kita. Okey, apa kepentingan prinsip ini? Dah banyak sebut kepercayaan kepada Tuhan, undang-undang, perlembagaan, setia pada raja. Okey, tiba yang kelima, kena sopan, kena ada adab susila itu. Okey, apa tujuan dia? Prinsip ini adalah untuk menjamin hubungan sesama kaum agar kekal terpelihara. Okey, dan prinsip ini telah menjadi garis panduan yang mesti dijadikan amalan bagi kita selaku rakyat Malaysia. Dan kita kena ada penghayatan nilai murni dengan harapan akan melahirkan suasana harmoni dan saling bertolak ansur. Oh, cikgu, baru saya faham. Contoh ya, kalau kita menjaga hubungan baik sesama jiran, barulah kita hidup pun dalam keadaan selesa, harmoni, tak gaduh-gaduh. Betul tak, cikgu? Betul, Nisa. Semua orang menjaga kan, menjaga kesusilaan masing-masing. Baik. Semuanya senyum tadi, cikgu. Tadi mereka tak dapat nak jawab, cikgu, soalan mungkin masih berfikir. Tapi ada tak soalan kita nak bagi pada mereka? Mesti ada. Setiap tu mesti ada soalan. Kita nak tahu dia punya pemahaman kan bagaimana. Okey, mari kita tengok soalan pengukuhan. Baik. Okey, soalan yang pertama. Okey. Manakah antara berikut merupakan penjelasan kepada prinsip rukun negara yang pertama? Ingat ya, prinsip rukun negara yang pertama. Okey. A, panduan hidup untuk kepribadian yang baik. B, amalan yang perlu disemai dalam diri rakyat.
penyatuan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum dan juga amalan menghormati undang-undang negara. Okey, Siapa nak jawab soalan yang pertama? Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey. Okey. Oh, Khairi Khairi. dengan semangatnya. Tapi sebelum tu Khairi, boleh awak sebutkan prinsip rukun negara yang pertama, apa dia? Boleh? Kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Dan jawapannya untuk soalan ini? Jawapan dia A. Bacakan. Panduan hidup untuk kepribadian yang sekejap ni tak nampak. Yang baik. Yang baik. Panduan yang baik. Baik. Okey. Bagaimana Betul ke? cikgu? Pasti ke jawapan ni Khairi? Sejauh mana? Skala 8 ni ke 10? 10. Khairi jawab A kan? Okey, jawapan dia 10. Yang 10. 10 memang sangat confident ni. Ya. Okey, jawapan dia betul. Baik. Okey, Jawapan dia dia adalah A. Baik. Okey, Tahniah bagus. Khairi. Bagus Khairi. Bagus. Okey, Baik. soalan yang kedua. Pengamalan, ini adalah penyataan ya. Baik. Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara. Kata kuncinya itu berada pada simbol. Okey, ingat lagi tak tadi simbol? Baik. Okey, apakah prinsip yang berkaitan dengan penyataan di atas? Okey. A. Kepercayaan kepada Tuhan. B. Kesetiaan kepada raja dan negara. C. Kedaulatan undang-undang. Dan D. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, Siapa agaknya yang dah jumpa kata kunci dan tahu jawapan? Okey, Nash. Ya? Nash dah angkat tangan. Nash, silakan. Bacakan jawapan anda. B. Kesetiaan kepada raja dan negara. Betul, Nash. Betul. Okey, bagus. Tahniah. Okey, yang ketiga, apakah tanggungjawab rakyat yang telah digariskan dalam prinsip rukun negara yang keempat? Yang keempat ya. Ingat tadi yang keempat. keempat. Siapa yang nak jawab ni kena sebut apa dia rukun negara yang keempat. Dah tahu ya prinsip itu baru boleh jawab soalan ni. Baik. Wah. Oh, Nurin angkat Nurin dah tangan. angkat tangan dahulu. Kita bagi dia jawablah. Okey. Nurin, prinsip rukun negara yang keempat dan bacakan jawapan anda. Kelingkungan perlembagaan. Baik. Jawapan dia Yang keempat Nurin, prinsip yang keempat. Keluhuran perlembagaan yang ketiga. kedaulatan undang-undang. Baik. Nasib baik. Jawapan anda? Rakyat perlu memelihara undang-undang. Jawapan dia D. D. Rakyat Okey. perlu memelihara undang-undang. Betul, Betul. cikgu? Betul. Tahniah Nurin. Okey, dan yang keempat, soalan yang keempat, good Nurin, bagus. Apakah kesan kepada rakyat Malaysia jika menghayati dan mengamalkan prinsip yang kelima itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan? Okey. A. Melahirkan rakyat patuh pada undang-undang. B. Baik. Memastikan kepercayaan menjadi paduan hidup. C. Menjamin hubungan baik sesama kaum. Dan menerima kepercayaan semua kaum. Siapa nak jawab? Auni, silakan. Jawapan dia C. Menjamin hubungan baik sesama kaum. Yes, betul jawapan dia Betul. Nisa. Okey. Tahniah. Alright, Semua jawab bagus. betul ni. Bagus mereka betul-betul memberikan orang kata apa perhatian penuh pada sesi pembelajaran kita. Baik cikgu. Okey, Kita dah ada soalan empat lagi dah ke, cikgu? jawab ni. Ya. Okey, soalan yang kelima kita bagi pada siapa? 4 orang dan dah jawab. Empat orang dah jawab kan cikgu kan? Siapa yang nak lagi? jawab? Ya, yang Siapa kat lagi luar tak tu. jawab? Bukan saya. Saya kena jawab. Baiklah cikgu. Soalannya cikgu apa dah? Apakah dia? Manakah antara berikut menerangkan fungsi perlembagaan seperti yang dijelaskan dalam prinsip ketiga rukun negara? Okey. Prinsip ketiga rukun negara tadi telah disebutkan oleh rakan saya iaitu keluhuran perlembagaan. Okey, betul. Okey, betul jawapan saya A. Memberikan perlindungan dan hak kepada rakyat. Okey, betul. Betul. Nasib baik cikgu saja buat saya berdebar cikgu. Semua jawapan betul ya. Maksudnya tajuknya agak senang juga untuk kita kuasai. Tapi cikgu, saya fikirkan kalau kita betul-betul beri perhatian kan boleh jawab kan murid-murid kan? Kalau boleh jawab ni, tak double thumbs up sikit. Wah, baiklah cikgu. Berapa puluh bintang pula kali ni? Tadilah 50 saya dah bahagikan sama rata. Okey, 10 10 seorang. Okey, sama jugalah 50 lah juga. 50 juga. Okey. 10 tambah 10 berapa? 20 bintang untuk semua. Terima kasih semua murid-murid dan terima kasih murid-murid di rumah. Ada yang juga turut menjawab soalan bersama-sama dengan kita. Kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih menonton slot menengah atas bersama saya Nisa K di Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah. Topik kita berkaitan prinsip rukun negara. Baiklah cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Semua murid dah bersedia? Kalau dah bersedia bagi double thumbs up. Wah, semua dah bersedia cikgu. Yang di rumah pun sudah bersedia. Jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, kita dah belajar mengenai sejarah rukun negara itu. Okey, kita dah belajar matlamat rukun negara dan kita dah belajar prinsip rukun negara dan apa kandungannya. Okey, untuk sesi seterusnya kita teruskan kepada soalan lah. Baik, boleh. Ini adalah soalannya berbunyi seperti ini. Berbunyi. Okey, huraikan kepentingan menghayati rukun negara. Baik. Okey, setiap perkara ada kepentingannya termasuklah rukun negara. Okey, markahnya ada 8 markah. Baik, cikgu. Apabila kita tengok soalan sebegini kan ada tertulis berapa markah yang diberi. Bagaimana kita nak menggunakan markah itu sebagai panduan cara kita menjawab? Okey. Jika 8 markah, murid-murid sama ada dalam talian atau yang berada di rumah, okey, kita boleh jawab soalan ini satu kepentingan dan satu huraian untuk kepentingan tersebut. Okey, untuk dapat 8 markah maksudnya kita ada 4 fakta, 4 huraian. 4 huraian. Okey, itu yang paling senanglah. Ada murid yang dia sangat mahir untuk buat untuk satu fakta pun, untuk satu kepentingan dia boleh hurai dapat sampai 8 markah. Ada yang boleh buat macam tu. Dia buat macam mana? Dia buat fakta, dia buat huraian lanjut, buat contoh. Contoh tu ada huraian lanjut pula. Okey, bagi lagi huraian dan akhir sekali dia akan akhiri dengan inference. Inference tu adalah kesimpulan kecil. Baik, ini tips menjawab soalan yang mudah kita boleh gunakan. Jom cikgu, kita tanya kepada murid-murid apakah jawapan-jawapannya. Okey, yang ni kita cikgu akan tanya terus kepentingan itulah, bukan dalam bentuk ayat yang penuh ya murid-murid, just hanya bagi tahu apa kepentingan tersebut. Baik. Okey, cikgu mulakan dengan Auni. Okey, apa kepentingan yang pertama Auni ada? Silakan Auni. Membentuk masyarakat yang progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, membentuk masyarakat yang progresif. Okey, thank you. Terima kasih. Ini Auni, nanti cikgu ulas sebentar lagi. Baik. Okey, Nurin. Nurin, jawapan anda? Dapat mewujudkan masyarakat demokratik. Mewujudkan masyarakat demokratik. Okey. Seterusnya, Nash. Jawapan anda, Nash? Dapat mewujudkan masyarakat yang liberal. Masyarakat liberal. Baik. Okey, terima kasih Nash. Okey, dan akhir sekali Khairi. Silakan Khairi. Melahirkan masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil. Okey, Nisa perasan tak jawapan anak-anak murid tadi adalah jawapan kepada matlamat rukun negara tadi. Ingat tak? Okey, sebenarnya jawapan itu pun boleh digunakan untuk soalan ini. Kepentingannya adalah mewujudkan masyarakat yang progresif. So boleh gunakan huraian masyarakat progresif tadi untuk soalan ini. So daripada itu pun dah dapat 8 markah. Maknanya gunakan 4 fakta yang dikongsikan oleh murid-murid tadi, tambah huraian untuk setiap fakta. Betul. Dah dapat 8 markah. Okey. Dia ada 4 kan? Ya, betul. Okey, setiap tu dia ada satu huraian. So dapat 8. InsyaAllah ikut tips ni mudah menjawab dan mendapat markah yang penuh ya cikgu ya. Baik, selain pada soalan jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh murid, ada tak jawapan lain yang kita boleh gunakan? Okey, ada banyak jawapan sebenarnya Nisha. Bila soalan kepentingan dia ada banyak jawapan. Okey, antaranya adalah memupuk perasaan hormat menghormati. Okey, mewujudkan keharmonian. Bila masyarakat saling hormat menghormati, maka secara tak langsung semua akan hidup dalam keadaan harmoni. Okey, mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, dan juga membentuk masyarakat yang bersatu. Kalau perasaan bersatu tadi pun dia ada dalam matlamat rukun negara. Baik. Okey, mari kita tengok jawapan penuh. Ini adalah jawapan contoh bagi soalan tersebut. Okey, yang warna hitam ini ada yang diboldkan ini adalah faktanya lah. Okey, nak saya bacakan ke Nisa? Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, macam kalau kita nak jawab soalan berbentuk kebat, okey, jangan lupakan perkataan-perkataan seperti antaranya. Okey, selain itu penanda-penanda wacana inilah seterusnya sehubungan dengan itu, di samping itu dan sebagainya. Okey, untuk menjawab soalan ini, okey, mesti ikut pangkal soalan tadi. Dia nak kepentingan kan? Okey, kena mula dengan antara kepentingan menghayati rukun negara ialah memupuk perasaan hormat
mati. Okey, hormat menghormati itu antara siapa? Antara rakyat pelbagai kaum. Baik. Itu faktanya. Okey, apa huraiannya? Huraiannya biasa cikgu ajar anak-anak murid dia guna perkataan seperti ini. Bagi. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan murid-murid di luar, rasanya murid-murid di luar sana pun dah diajar mengenai penggunaan dabus. Okey, dia ada di A, B, U, S. Kalau nak buat huraian kita guna dabus. D ini apa? D ini demi. A agar. B bagi. U untuk. S supaya. Okey, rasanya murid-murid mesti dah biasa dengan perkataan inilah ayat ini. Okey, bagi menjauhi huru-hara dan juga permusuhan. Agak-agak dapat berapa markah Nisa? Dah dapat 2. Betul. 2 markah. Betul 2 markah. Kena confidence sikit Nisa. Okey, kesannya. Betul pergi kesimpulan. Okey, negara akan terus mengekalkan kedaulatannya sekaligus dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Okey, negara aman kan, masyarakat harmoni kan, so kita akan dipandang tinggilah. Bagus negara ni. Okey, seterusnya ini dia perenggan yang kedua. Baik, kita jangan, kalau boleh kita galakkan anak-anak murid ni untuk buat perenggan yang baru, bagi jawapan yang baru, fakta yang baru. Okey, seterusnya mewujudkan masyarakat yang bersatu. Okey, ini dah satu markah. Kenapa kena huraikan? Okey, kerana sifat saling memahami, masyarakat kebudayaan masyarakat yang lain. Okey, dan amalan penghayatan ini akan memastikan negara terus bergerak maju ke hadapan. Okey, bila masyarakat bersatu, saling memahami, maka negara itu akan terus maju ke hadapan seiring dengan kesepaduan yang dibentuk oleh rakyat pelbagai kaum. Baik. Okey, kesimpulannya, penghayatan yang mendalam terhadap amalan rukun negara akan membawa kebaikan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada negara secara amnya. Jadi dah dapat 8 markah di situ cikgu. Yes, 8 markah. 8 markah kalau kita melihat kepada contoh jawapan yang dikongsikan oleh murid-murid dalam pada kita seronok kan, khusyuk belajar ni sebenarnya. Kita telah pun tiba di penghujung kelas kita hari ini cikgu. Cikgu Murina, saya nak minta cikgu untuk kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah sama-sama kita belajar sepanjang hari ini. Okey, ada sini. Okey, secara keseluruhannya sebagai seorang rakyat Malaysia, adalah tanggungjawab kita menghayati sepenuhnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara. Kenapa rukun negara ini mampu mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Dan usaha mewujudkan perpaduan ini sebenarnya bukan benda yang sangat simple ya. Betul. Tetapi dia memerlukan kesungguhan dan memerlukan rasa tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Setuju cikgu. Setuju. Jadi kita kena tahu, hayati dan juga amalkan prinsip rukun negara. Baiklah murid-murid, terima kasih saya ucapkan. Murid-murid dari SMK Wangsa Melawati bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita pada hari ini, Cikgu Murina Ahmad Muki yang merupakan juga dari SMK Wangsa Melawati. Juru bahasa isyarat kita tak dilupakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Cikgu, kalaulah murid-murid nak dapatkan lebih banyak bahan latihan pengukuhan, di manakah mereka boleh dapatkannya? Okey, untuk murid-murid sama ada dalam talian dan juga berada di rumah sana, bolehlah dapatkan berbagai bentuk latihan di dalam Pelantar Delima KPM. Ada banyak sangat. Cikgu, sepanjang hari ini saya dan rakan-rakan, terus mengaku rakan-rakan sekelas saya ni dah jawab dengan semua jawapan kami betul cikgu. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan kami semua? Macam tu. Prestasi nak bagi macam mana? Bintang tadi ke? Dah 10-20 bintang setiap seorang. Secara keseluruhannya cikgu rasa kami ni pelajar yang cemerlang tak untuk topik kali ini? Ya, sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Betul cikgu? Betul. Janji? Yes. Double thumbs up murid-murid. Tahniah kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton Didik TV KPM di atas masa anda untuk menonton slot menengah atas kali ini. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.